Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk kita sambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Risalatul Tauhid. Moga-moga dengan pengajian ini makin meningkatlah akan keimanan kita. Maka dengan keimanan itulah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurganya nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, sambung muka surat 16. Yang ketiga, Al-Baqa. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, yang ketiga, Al-Baqa, artinya kekal, sentiasa ada, tiada akhir. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. Bukan dah kan? Dah kan? Mana yang keempat lah kan? Baik. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadith. Artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu, sama ada pada zatnya atau pada sifatnya atau pada perbuatannya, dan sama ada yang baharu yang telah ada atau yang belum ada. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Tuhan
berserupa dengan yang baharu pada zatnya atau pada sifatnya atau perbuatannya. Adapun bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada zatnya itu, iaitu sesungguhnya zat Tuhan bukan ia jirim dan bukan ia arat, dan tiada sekali-kali zatnya berdarah, berdaging, bertulang, dan bukan jenis leburan, jenis tumbuh-tumbuhan, dan tiada ia di dalam pihak, dan tiada baginya pihak-pihak, tiada ia di dalam tempat, tiada ia di dalam masa. Nanti dulu panjang, kita urai sikit-sikit dulu. Baik, jadi sifat yang seterusnya iaitu sifat yang keempat daripada 20 sifat yang wajib kita kena ambil tahu tentang Allah Ta'ala. Iaitulah sifatnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Jadi macam biasalah, kita nak kena kenal namanya dulu. Jadi nama sifat, ya, dia ada 5 poin. Nama sifat, erti sifat, makna sifat, lawan sifat dan dalil sifat. Jadi yang pertama nama sifat. Nama sifat ni mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ingatlah nak. Nak tulis Arab boleh, nak tulis Rumi pun boleh. Asal ingat sudah. Tapi kena sebut biar betul, jangan main sebut mukhalafatuhu lil hawadith. Atau nak tambah ta'ala boleh, tak nak letak ta'ala pun boleh. Kemudian erti dia. Erti ni terjemah bahasa. Sebab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith ni bahasa Arab. Kita bukan orang Arab, kita orang Melayu. Maka kena tukarlah dalam bahasa kita. Artinya mukhalafatuhu lil hawadis itu bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Itu bahasa kitab. Tapi bahasa yang mudahnya, mukhalafah tu artinya bersalahan atau bercanggahan. Maksud canggahan ni maknanya berbeza, tak sama. Itu maksud dia. Hu tu domain. Domain ni maksud kata ganti nama nya kepada Allah. Jadi mukhalafatuhu bercanggahnya ataupun bersalahannya. Nya siapa? Nya Allah Ta'ala. Ta'ala lah, ni lah tinggi lah, Allah yang maha tinggi. Lil hawadith. Lil tu asal kata li tu maknanya bagi, untuk. Jadi bersalahan atau bercanggahnya Allah Ta'ala bagi hawadith. Apa dia hawadith? Okay. Hawadith ni asal perkataan dia hudus ataupun hadis pun boleh. Hudus tu sifat, yang memiliki sifat hudus tu dipanggil hadis. Hudus ni makna hudus ialah baharu. Tu makna hudus. Hudus ni sejenis sifat baharu. Dan baharu tu pula maknanya berubah-ubah. Jadi hudus tu sifat bagi makhluk. Hudus adalah sifat bagi makhluk. Jadi sebelum kita pergi jauh pula, kita nak kena kenal dulu siapa tu makhluk. Takut keliru. Ni, pegang kemas-kemas start daripada malam ni sampai bila-bila. Makhluk tu maknanya kullu ma siwallah. Apa makna kullu ma siwallah? Kullu setiap, ma sesuatu, siwa selain Allah. Kullu ma siwallah artinya setiap sesuatu selain Allah. Bila setiap satu selain Allah, itulah makhluk. Tak kira lah boh lah nama apa pun, selain daripada Allah, makhluk. Boh lah apa pun tak kira boh. Boh malaikat ke, iblis ke, setan ke, jin ke, tiang ke, lampu ke, cahaya ke, gelap ke, apa-apa je lah, semua yang lain daripada Allah, itu namanya makhlukun. Makhluk ni maknanya yang kena cipta. Jadi kita tak nampak Allah, tapi kita nampak makhlukun. Kita nampak yang kena cipta. Automatik akal kita yang waras akan berkata, kalau makhluk tu ada, sudah tentu ada khalik. Kalau yang kena cipta ada, mesti ada yang mencipta.
Jadi itu jadi dalil. Jadi bila tengok makhluk, mendalilkan makhluk itu dengan adanya khaliqun. Khaliqun artinya pencipta. Pencipta di sini Allah lah. Jadi makhluk tu dia ada sifat dia. Sifat dia dipanggil hudus. Sifat dia panggil hudus. Hadal waw sa, hudus. Hudus tu pula makna dia baharu. Makna baharu berubah. Dan hudus tu nama bagi sifat, dan pemilik sifat tu namanya hadis. Faham ke ni? Nampak ke benda ustaz ni? Apa pelan-pelan. Baik, hudus tu nama sifat, pemilik sifat tu namanya hadis. Hadis tu makhluk lah. Kita ni hadis lah yang memiliki sifat hudus. Hudus tu apa dia? Berubah-ubah. Ataupun baharu. Asalnya baharu lah. Makna baharu tu berubah-ubah. Semua makhluk ni sifatnya berubah-ubah. Tak ada yang tak berubah. Semua berubah-ubah. Boh lah apa pun kan? Siang berubah malam, malam berubah siang, kan? Berubah, semua berubah. Dulu satu, sekarang pejuang, berubah. Nampak? Berubah habis. Semua berubah. Nampak? Berubah. Semua berubah. Sebab apa? Sebab tu makhluk. Yang bukan makhluk, Allah. Allah bukan makhluk. Allah tak berubah-ubah. Kenapa Allah tak berubah-ubah? Kerana Allah tidak diubah. Kerana bila sesuatu tu berubah, menunjukkan bahawa dia diubah. Jadi makhluk sifatnya berubah-ubah. Kerana apa? Kerana makhluk itu diubah. Adapun Allah, mana boleh Allah berubah-ubah? Kalau Allah berubah-ubah, maknanya Allah juga diubah. Jadi tak. Yang berubah ni makhluk. Kenapa makhluk berubah? Kerana Allah yang mengubahnya. Itu. Mana boleh dia ubah sendiri? Akal tak boleh terima satu benda tu berubah sendiri. Kita main masjid tadi, kita letak slipper depan ni. Bila nak balik habis mayang isyak, nak kejar-kejar nak pergi beli telur masin, takut habis. Tengok keluar-keluar tengok tak ada slipper. Rupa-rupanya belah belakang sana slipper. Macam mana slipper boleh ikut sana? Dia pun pening. Buat mesyuarat AJK masjid. Kes slipper je. Nampak? Kenapa slipper dia letak sini tapi jumpa sana? Nak? Sebab apa? Sebab pastilah ada orang yang ubah. Mungkin ada orang pakai, pergi tandas, lepas tu letak situ. Nah, hasil-hasil perbincangan akhirnya kata ada orang ubah. Tiba-tiba satu orang dia pun bangun. Tak, saya tak setuju. Pula dah, kenapa ni? Nah, saya tak setuju. Lepas tu, tak, slipper ni bukan ada orang ubah. Lepas tu, dia berubah sendiri. Dia berjalan. Kita pun pandang dia atas bawah. Kita kata tak apa Haji, esok kami buat solat hajat lah, moga Haji sembuh. Sebab nampak macam sakit Haji ni. Kan tak? Mana boleh. Akal tak boleh terima mengatakan sesuatu tu berubah dengan sendirinya. Siang berubah menjadi malam, malam berubah menjadi siang. Mana boleh berubah sendiri? Mesti ada yang ubah. Yang ubah tu namanya Allah. Boleh tak? Baik. Jadi kita faham dah Allah. Jadi hudus tadi tu pemilik nama dia, yakni makhluk, namanya hadis. Tetapi hadis untuk mufrad. Mufrad tu maksudnya tunggal, satu sahaja. Tapi kalau banyak hadis, maknanya makhluk. Macam dalam masjid ni lah, banyak makhluk. Kita, tiang, lampu, kipas, semua ni makhluk. Bila banyak sangat makhluk, jamak kepada hadis hawadis. Kalau mufrad hadis, jamaknya hawadis. Jadi bila sebut pada nama ni mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, maknanya bersalahan atau bercanggahnya Allah Ta'ala itu bagi baharu-baharu atau makhluk-makhluk. Sebab menunjukkan banyak makhluk tu, banyak hawadis jamak dia. Okey, boleh nak?
Dan dikata ertinya bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Jadi bila baca kitab-kitab lama bicara tentang sifat 20, dia tulis baharu tu faham dah. Dobit kat tepi tu tulis makna baharu berubah-ubah. Tu sama ada pada zatnya. Jadi Allah ni tak sama dengan makhluk. Tak sama tu dari segi apa? 3 benda. Pertama, zatnya tak sama. Kedua, atau pada sifatnya tak sama. Yang ketiga, atau pada perbuatannya pun tak sama. Ingat, bila sebut Allah tak sama dengan makhluk, mesti 3 ni mesti kita tahqiqkan. Zatnya tak sama, sifatnya tak sama, perbuatannya pun tak sama. Apa tu zat? Zat tu diri sesuatu. Macam diri ini telefon, ni diri telefon. Diri telefon tu panggil zat telefon. Ni diri saya, zat saya lah, zat Syakir. Ini rida, ni zat rida. Diri setiap sesuatu tu, setiap sesuatu tu ada dirinya. Ini meja, diri meja, zat meja. Jadi Allah pun ada dirinya, Allah ada zatnya. Cuma kita diharamkan memikir-mikirkan tentang zat Allah. Kata Nabi SAW, tafakkaru fil khalqi, berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fil khaliqi, dan jangan kamu fikir tentang zat Allah. Jangan, tak boleh. Sebab apa? Fala taqdiru qudrah, kerana kamu takkan mampu memikirkannya, takkan boleh mampu. Tapi dia begini, manusia ni memang sudah menjadi fitrah. Tahu makna fitrah? Fitrah ni maksudnya asal kejadian memang macam tu dah. Orang putih panggil default setting. Awal-awal tu memang macam tu dah, keluar daripada kilang macam tu dah. Itu panggil fitrah. Manusia ni fitrah dia nak bertuhan. Tu fitrah. Tak kira siapa-siapa pun, bukan setakat Islam, kafir mana pun yang bernama manusia, mesti dalam hatinya nak bertuhan. Dia percaya adanya Tuhan, automatik, sebab itu fitrah. Macam fitrah kita makan ni tak payah belajar, automatik memang kita tahu cara makan, betul tak? Keluar-keluar pun mak belajar makan tu masa kecil tu memang tahu dah, ambil dengan tangan, buh masuk dalam mulut. Ada dia tak reti, ambil makan buh kat telinga. Ada. Nampak teruk sangat. Tak ada. Fitrah Allah buat, ambil makan masuk dalam mulut. Memang macam tu. Pergi tengok mana-mana budak, tak payah kata di Malaysia, di Afrika macam tu, dalam hutan asli kadazan gitu tak. Padahal tak pergi sekolah pun. Benda ni tak payah pergi sekolah. Yang ni Allah letak siap dah dalam diri kita. Tu dipanggil fitrah. Begitu juga fitrah manusia ni, dia nak bertuhan. Tak kira lah bola apa pun bangsa agama pun, Hindu ke, Buddha ke, Kristian ke, Yahudi ke, dia nak bertuhan. Hasilnya bila dia nak bertuhan, dia cuba membayang-bayangkan Tuhan. Dia mengagak-ngagak macam mana yang dinamakan Tuhan. Maka terhasillah patung-patung berhala yang disangkanya itulah rupa Tuhan. Sedangkan tidak. Sebab tu Nabi kata wala tafakkuru fil khaliqi, jangan kamu fikir tentang zat Allah. Sebab kalau kamu fikir jadi macam depa. Akhirnya buat patung gambar gajah. Apa gambar gajah? Gajah besar sekali dia. Sebab mujur dia jumpa gajah. Kalau dia jumpa dinosaur, jadi dinosaur tu ni. Nampak? Sebab dia pegang itu batu bom, tangan banyak tu, tangan kat 8, 4 kanan 4 kiri. Tanya awak banyak sangat tangan, Tuhan banyak kerja. Banyak kerja kena banyak tangan kan? Maknanya dia mereka-reka sebab dia menyangka-nyangka ikut apa yang terlintas di akal fikiran dia semata. Tapi itu menjadi bukti bahawa dia nak Tuhan, dia nak bertuhan. Sebab tu dia mereka. Cuma bila dia nak tu tersasar. Sebab tu dipanggil sesat. Dia nak kepada Tuhan, tapi dia membayangkan Tuhan bukan pada yang sepatutnya. Tak boleh. Jadi dia mula bayang gini, macam ni lah, rupa bentuk macam ni lah. Asal nampak hebat sikit dia sangka Tuhan.
Pokok tu besar sikit jadi Tuhan. Nampak? Macam-macam. Lepas tu pokok tu majlis bandaran tebang. Dia kata majlis bandaran bunuh Tuhan. Sial, Tuhan sudah mati. Tuhan kena bunuh. Dia kata anak melik. Nampak? Anak itu ni. Sebab tu kita sebagai orang Islam kena pandai berhujah dengan yang bukan Islam. Kerana pembuktian ini jelas. Walaupun kita tak ngaji pondok sangat pun, tak adalah hafal ayat Quran sangat, tapi main dengan ketuhanan, akal fikiran kita boleh buktikan. Takkan Tuhan berupa pokok, takkan Tuhan berupa lembu, takkan Tuhan berupa patung. Itu kita kena terang pada kawan-kawan kita yang belum lagi Islam. Moga-moga terbuka hati mereka, dapat hidayah, nampak di manakah Islam, di manakah agama yang sebenar. Baik. Jadi itu makna zat. Jadi zat Allah, Allah ada zat juga, Allah ada dirinya, tapi dirinya takkan sama dengan zat makhluk. Ni kita panggil zat makhluk lah. Diri kita diri makhluk. Diri Allah takkan sama dengan diri makhluk. Sebab apa? Sebab diri makhluk sentiasa kekurangan, cacat. Walaupun kita tengok kot depan cermin, mata kita cukup dua, telinga dua, lubang hidung pun dua, bibir pun dua, gigi semua ada, kan? Walaupun mungkin yang palsu ke, tapi ada juga kan? Tangan ada, kaki ada, semua anggota badan ada. Hakikat cacat. Jangan ingat kata aku tak cacat sempurna. Tak, hakikat cacat. Hakikat kurang. Yang tak kurang Allah semata-mata. Itu pegang kemah-kemah. Makhluk macam mana nampak molek pun, nampak elok macam mana pun, makhluk ni dia kurang. Sebab apa saya kata kurang? Kan? Kalau kita betul hebat, siapa sini kita nak test tengok. Kalau siapa rasa dia hebat, cuba dia pegang siku di tangannya yang sama. Tangan kanan pegang siku kanan, boleh? Buat tengok. Lagi balik dia try. Kata kurang. Kata hebat sangat lagi, buat tengok. Tak boleh. Tak ada. Manusia lemah. Banyak lagi kalau kita nak kira pun. Sehebat-hebat kita, boleh nampak tak belakang badan kita? Tak nampak. Malaikat berhajat pada cermin. Tak ada cermin, boleh nampak belakang? Tak nampak. Kan? Lemah. Serba-serbi sudut kita lemah. Sebenarnya. Jadi zat Tuhan, zat Allah takkan sama dengan zat makhluk. Kalau zat Allah sama dengan zat makhluk, bermakna zat Allah pun lemah. Sebab zat makhluk itu sifatnya lemah. Jadi Allah takkan sama dengan makhluk. Kerana zat Allah zat yang maha sempurna, yang paling hebat, tidak ada kecacatan walaupun sedikit. Batu kita ni Allah bagi jasadi ataupun zahiriah kita ni lengkap, ataupun kita kata eloklah cukup tangan kakinya, tetapi Allah tarik pula dari segi batiniah, rohaninya kurang pula. Ibadat malah, kan? Mengaji slow, macam-macam lah orang buat. Tapi ada pula orang Allah tarik nikmat zahir dia, tapi Allah letak nikmat batin dia. Ada satu syekh di Mekah, kan? Kalau kita masuk kot pintu belah mana, dia ada satu, dia kursi dia besar, orang dia kecil je, dia duduk dekat atas kursi tu. Syekh tu matanya buta, tak nampak, tapi 30 juzuk Quran dalam kepala, 6,236 ayat semua dalam kepala. Mata nampak. Kita dalam mata nampak payah lah. Ni mata tak nampak ayat Quran dalam kepala. Sebab apa? Allah tarik nikmat zahir, Allah bubuh nikmat batin. Gitu lah. Ya, kita Allah dah bagi dah nikmat zahir, kurang pula lah nikmat batin, nikmat rohani tu. Jadi Allah Maha Adil, kan? Dia gitu. Lepas tu jangan kita syok saja. Kadang-kadang nampak orang yang kurang upaya tu lebih hebat daripada kita kadang-kadang. Baik. Itu yang pertama zat dia. Yang kedua sifat. Sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk. Sifat-sifatnya apa dia?
Sifat ni kata ulama kita ambil contoh sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni seperti mendengar, melihat, berkata-kata dan sebagainya. Jadi sebagai contoh kita ambil melihatlah. Melihatnya Allah takkan sama dengan melihatnya makhluk. Walaupun dari sudut perkataan melihat tu nampak macam sama. Allah melihat, kita pun melihat. Tu perkataan. Tapi dari segi hakikat tak sama. Melihat Allah dengan melihat kita tak sama. Sehebat-hebat mata kita, besar mata dia, galak sungguh. Besar mana pun mata, kena ada cahaya baru boleh tengok. Betul tak? Cuba tutup habis lampu ni sampai hitam, blackout tu, lampu gelap. Nampak apa? Tak payah kata nak tengok muka kawan sebelah, tangan sendiri tak nampak dah. Sebab apa? Sebab kita memerlukan cahaya. Lemah tak kita? Lemah. Kalau hebat sangat, tak payah pakai cahaya lah, tembus tengok. Tak boleh. Kena ada cahaya baru dia nampak. Tak ada cahaya tak nampak. Lepas tu pula, kena mata kita pula nak menengoknya, kena pakai mata. Tak ada mata nak tengok macam mana? Berhajat pula pada mata. Kan? Dia gitu. Maknanya lemahnya kita. Dah ada mata, ada cahaya, rabun pula tak apa nampak. Kan? Rabun pula tak apa nampak. Dah okey, katalah clear, elok, mata ada, cahaya ada, mata pun tak rabun. Lemah lagi, tak nampak pula belakang dinding. Depan ni boleh nampak, sebalik sana tak nampak. Katalah pula tak ada dinding, duduk tepi laut. Walaupun lapang, selapang-lapang ni, hujung sekali sana, tak nampak tak? Tak nampak juga, lemah. Kan? Mata kita boleh melihat bahagian depan, bahagian belakang tak nampak. Jadi maknanya lemah. Begitu banyaknya lemah. Tu baru cerita bab melihat, belum cerita bab lain lagi. Allah Ta'ala tak berhajat pada semua yang kita sebut tadi. Allah tak memerlukan cahaya, Allah tak memerlukan mata. Allah boleh nampak sebalik dinding, Allah boleh nampak pakai benda paling hujung, Allah boleh nampak pada semua keadaan arah. Sehingga kan disebut oleh ulama, seekor semut yang kecil berwarna hitam duduk di atas batu yang berwarna hitam di dalam keadaan malam yang sangat gelap gelita tanpa cahaya. Allah tahu, Allah nampak. Bukan sakat semut duduk atas batu, semut duduk dalam tanah, Allah nampak. Dan Allah tahu ada berapa ekor dalam tu. Kita tak nampak. Tu. Jadi dari segi sifat tu saja kita dah nampak dah jauh. Ataupun sifat-sifat yang berbentuk umum, seperti sifat-sifat dalam Asmaul Husna. Nama Allah di 99. 99 nama Allah tu mewakili sifat-sifat Allah juga. Contohnya Ar-Rahman Maha Pemurah, nak menyatakan bahawa Allah bersifat pemurah. Ar-Rahim Maha Penyayang, nak menyatakan bahawa Allah itu penyayang sifatnya. Walaupun kita tengok pemurah ni ada tak macam pada makhluk, kita tengok dia ni pemurah ni, kuat derma. Tak setanding pemurahnya Allah. Hebat-hebat dia kuat derma pun, banyak mana dia boleh bubuh. Dia tak boleh nak bubuh semua. Kan? Kadang-kadang dalam poket dia ada 2 keping, 50 dengan RM1. Dia bubuh mana? RM1. Tu kata, nampak? Kadang ataupun katalah dia ni bagus, bagus. Dia bagi semua. Dalam bank dia ngam-ngam ada 1 juta. Dia bagi habis kat pondok 1 juta sampai dia tak ada langsung. Ingat hebat sangat dah pemurah? Tak pemurah lagi. Walaupun dia dah boleh bagi 1 juta, tiba-tiba ada satu orang miskin datang jumpa dia, bang, boleh tak bagi saya RM1 je? Dia boleh bagi tak RM1? Tak boleh, sebab duit dia dah habis 1 juta. Nampak? Masih lagi dia tak boleh bagi. Allah bagilah banyak mana pun pada makhluk, sikit pun tak berkurang di sisi Allah. Itu maknanya Allah tu sifatnya tak boleh lawan dengan sifat makhluk. Tak boleh nak buat bandingan, tak setanding, jauh sangat. Allah sangat-sangat pemurah. Lagi satu, kita punya pemurah. Kita murah sebab kawan baik ataupun kita geng dengan dia. Tapi kalau musuh, tolong ada. Macam kenduri kahwin.
Jiran sebelah kadang-kadang tak panggil. Sebab apa? Sebab bendera color lain. Nampak? Bendera color lain tak panggil dah. Biar jiran sebelah pun tak panggil. Sebab apa? Sebab kita milih-milih, tapi tengok Allah Ta'ala. Hebatnya Allah yang Maha Pemurah. Kafir-kafir yang bunuh mujahidin Islam di Israel, jahatnya orang Israel, jahatnya Yahudi, sehingga Allah tuliskan dalam Quran, kerana bukan sakat dia bunuh orang Islam, tetapi dia bunuh para nabi dan rasul. Nampak? Bangsa lain ada gak jahat, tapi sejahat-jahat bangsa Yahudi. Sebab apa? Sebab bunuh nabi, bunuh rasul. Tapi jahat-jahat Yahudi pun Allah bagi tak dia nafas? Bagi. Allah bagi tak dia makan? Bagi. Itu kata Allah Pemurah. Kita macam mana pun nak bagi kat kawan-kawan kita je. Jenis orang pijak kepala kita, nak bagi pula duit kat dia? Tak bagi dah. Macam tu. Itu kita makhluk, jadi kita takkan boleh nak setanding, takkan sama sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian perbuatan, yang ketiganya perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Sehebat mana pun ciptaan makhluk, dia masih lagi ada kurang. Betul tak? Ada kurang. Dia makhluk dia pandai bijak dalam ilmu sains. Dia pun buat kajian, ambil bahan kimia ni, campur bahagian kimia ni, campur pum, meletup. Jadilah dia buat kajian, jadilah getah tervulkan, kita panggil bahasa saintifik dia. Getah tervulkan, itulah tayar kereta kita. Hebat tak? Hebat. Getah boleh tampung kenderaan yang berat, buat daripada besi, bubuh pula buah sawit atas, berat berkilo-kilo, bertan-tan, ditampung oleh getah saja di bawah. Hebat tak? Hebat tak? Kita kata hebat, hakikat tak hebat. Apa lah tak hebat? Ialah 5 tahun kena tukar. Botak lah. Nampak? Kena tukar pula getah kerah dah. Tak boleh, kena tukar pula getah. Tapi Allah cipta tapak kaki kita bila kita tukar. Ada buat 5 tahun sekali tukar tapak kaki? Ada. Pergi kedai Cina, kedai tayar. Apek Michelin ada Michelin. Sadik Michelin. Nampak? Michelin ada Michelin. Tanya. Ada. Mana kereta? Bukan kereta, betul? Ni kaki saya. Buah Michelin boleh? Michelin. Apek tu pun bubuh kaki dia atas muka kita. Pang, dia bagi sebiji. Dia kata mana boleh tukar? Ini Tuhan punya, ini Tuhan cipta tayar tukar. Ini manusia cipta baru tukar. Dia pula faham akidah. Nampak? Dia kata jadi biar kita faham, perbuatan makhluk sehebat mana pun pada pandangan zahir lemah, lekeh, takkan setanding dengan perbuatan Allah. Perbuatan makhluk dia ada inovasi. Tahu inovasi? Maknanya dia ada implementation, dia ada perubahan untuk menjadi lebih elok. Macam kereta kita lah, dulu main pulas kunci sampai patah kunci-kunci. Lama-lama main tekan pula ni sampai tersumbat button ni, tak boleh keluar dah. Dia tak boleh mati pula kereta. Macam-macam lah. Sekarang pula main duduk atas kursi, start kereta. Pula dah macam-macam, canggih, makin lama makin canggih. Kita ingat hebatnya. Kalau betul apa yang manusia buat ni hebat, buat tak payah inovasi dah lah. Buat tu komplit dah, tak payah nak renew, tak payah nak buat balik dah. Sebab perfect dah. Menunjukkan apa manusia buat tak perfect, sentiasa perlu diperbaharui. Mesti ada perubahan dia. Sebab apa? Nak buat yang lebih baik. Bila nak buat lebih baik, maknanya yang sebelum ni tetap tak baik. Maknanya tak komplit lagi. Sebab apa tak komplit? Sebab cacat. Sebab yang tukang buat pun cacat, hasilnya pun cacat. Allah tak cacat, Allah sempurna. Maka apa yang Allah buat semua sempurna. Contoh, langit siapa buat? Allah buat. Pernah tak langit ni Allah inovasikan dia? Zaman Nabi Adam, nilah langit dia, kala biru, awannya putih. Sampailah berapa juta tahun dah ni, tu juga langit dia, tak ada ubah.
Sebab Allah buat perfect dah, tak payah diubah-ubah. Betul tak? Itu kata apa Allah buat? Tengok pokok. Pokok tu Allah buat, mana ada ubah. Daripada dulu zaman Nabi Adam memang daunnya hijau, sampai sekarang daunnya tetap hijau. Ada. Itu. Kan? Itu menunjukkan ciptaan Allah sempurna. Ciptaan makhluk sentiasa berubah-ubah. Dulu macam ni, sekarang macam ni pula. Sebab tak sesuai, lemah dan sebagainya. Jadi bila kita faham yang itu, jadi undang-undang ciptaan manusia kadang-kadang tak sesuai, mengikut keadaan, mengikut zaman. Tapi undang-undang Allah, tapi terbalik hari ini. Dia kata undang-undang Allah tak sesuai, undang-undang dia sesuai. Tu kita jawab, kepala otakmu berjambul. Nampak kan? Saya ada satu kuliah, betul ada orang report sanggup pergi report kan, video tu dia report polis. Sebab dalam video tu saya ada sebut kepala otak berjambul. Lepas tu saya kena panggil, sanggup kena panggil dengan polis. Polis tanya, kenapa ustaz cakap kepala otak tu? Saya kata kepala otak bukan carut kan, bukan hina. Kepala otak, kepala dan otak dalam dia. Dia kata betul juga. Bukan kata mencarut, bukan hina orang. Kepala otak je, kepala otak. Tapi nak tahu juga lah kan, dia kata apa maksud ustaz bila sebut kepala otak tu. Saya kata maksudnya pakai akal lah. Dalam kepala ada otak, fikirlah. Fikir takkan macam tu, takkan ni nak orang hina Nabi pun tak boleh kita nak pertahan. Ini orang nak orang hina Nabi tak boleh buat solidariti, tak boleh buat perhimpunan untuk pertahan Nabi. Kan? Tu saya kata kepala otak. Saya tambah perkataan berjambul. Kepala otak dia tu ada jambul. Allahu Akbar. Ni kata macam-macam hal kan. Baik. Jadi maknanya takkan sama. Jadi apa tujuan kita cerita semua ni? Zat Allah tak sama, sifat Allah tak sama dengan makhluk, perbuatan Allah tak sama dengan makhluk. Bila kita hurai ketiga-tiga ni, apa yang kita nampak? Kita nampak zat kita lemah, sifat kita lemah, perbuatan kita lagi lemah. Jadi itulah yang kata hukama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, barulah dia kenal Tuhannya. Kenal diri, zat kita lemah, cacat. Kenal diri, sifat kita lemah, banyak kekurangan. Kenal diri, perbuatan kita semua lekeh. Barulah nampak zat Allah yang maha hebat, sifat Allah yang maha hebat, perbuatan Allah yang maha hebat. Baru nampak. Selagi mana yang ni tak nampak pada diri, tak nampak diri kita lemah, kita takkan nampak Tuhan yang maha kuat. Kan? Hari ni orang membangga-bangga diri. Aku hebat, akulah cerdik, akulah pandai, aku ada PhD, aku ada ni. Maka dia akhirnya hatinya tak akan nampak Tuhan yang hebat. Akhirnya dia membesarkan dirinya lebih pada Tuhannya. Akhirnya dia akan duduk setaraf dengan Fir'aun. Jangan awak main. Hati-hati, jaga-jaga. Itu saya cakap kan, kita kalau boleh kena usahalah kembalikan cara pemerintahan, pentadbiran, pendidikan, semuanya balik pada Islam. Sebab tu saya suka bila mufti wilayah yang baru ni dia kata sistem-sistem universiti, kolej, sekolah-sekolah kebangsaan perlu mencontohi sistem pondok. Kan? Kita tengok perasaan, tengok di sekolah-sekolah kebangsaan, cikgu senaraikan nama-nama pelajar ikut kecerdikan. Kelas pun asing-asing. Betul tak? Kelas pandai, kelas pandai sikit, kelas tengah-tengah pandai, kelas bodoh sikit, kelas bodoh piang. Dia susun. Betul tak? Walaupun realitinya dia kata kita tak membezakan pelajar, tapi dia sebenarnya beza tak? Apa perasaan budak yang kelas tinggi rasa macam ni? Bongkak. Aku budak sains 1, budak cerdik. Budak mana? Budak kelas bawah. Lepas
Lepas tu dia susun pula dalam kelas tu ikut nombor dia punya peperiksaan. Nombor 1 siapa, nombor 2 siapa. Lah kali yang tercirit, bukan tercirit, tercorot. Tercirit lain. Tercorot paling bawah sekali ni, macam mana perasaan dia? Dia nak tengok tak result dia? Dia nak tengok. Dan dia sonok, "Wih, aku bawah sekali." Tak ada. Nampak? Sedih dia. Kita dah melukakan hati dia tak? Mana? Tapi inilah sistem yang barat aja. Akhirnya sedikit demi sedikit tu yang Nabi kata, zira'an wa zira'in, maknanya sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta kamu akan ikut kapi. Dia buat sikit-sikit, nampak benda ni remeh je, alah susun nama pelajar Ustaz. Secara sedar tak sedar sudah tertanam dalam hati budak-budak sifat sombong dengan ilmunya, bongkak dengan kepandaiannya. Nampak? Dah masuk dah tu. Ingat sifat sombong, sifat yang paling bahaya dan tercela. Akibat sombonglah iblis dilaknat oleh Allah. Aba wastakbar. Tapi sifat ni lah dah mula masuk. Kita duk kata janganlah minum arak, betul. Janganlah main judi, betul. Janganlah merempit, betul. Tapi kita ada kata tak janganlah sombong. Jarang-jarang. Mungkin anak-anak kita tak terjebak dengan gejala-gejala sosial atau gejala maksiat di luar sana secara zahir. Tapi jangan ingat selamat, dia mungkin terdedah dengan penyakit-penyakit hati yang lagi bahaya. Sebab apa? Sebab penyakit zahir boleh nampak dengan luaran, kita boleh bentuk, boleh tolong bagi balik. Dia nampak dia tikam nombor ekor, kita boleh ajar dia jangan tikam nombor ekor. Kita nampak dia merempit, kita boleh rampas kunci motor. Tapi kalau dalaman tu ada sombong, nak macam mana nak buat? Kadang-kadang tak nampak kan? Nak bongkak, takabur, ujub, macam-macam. Tapi tengok sistem pondok. Tok guru duduk depan ni semua anak murid. Bercampur habis anak murid depan tok guru ni, yang pandai ke, yang bodoh ke, yang cepat faham ke, yang lambat faham, duduk sekali. Tak ada tok guru kata, okey, yang banyak hafal Quran duduk depan, yang iqra' belakang. Yang iqra' pun tak beli lagi belakang. Duduk sama semua. Nampak? Islam ajar begitu. Nampak? Tapi cara kafir, halus mainan dia. Hati-hati, jaga-jaga. Halus mainan dia. Nampak macam tak ada apa-apa, nampak macam remeh je, sedikit sebanyak. Sebab itulah hari ni Islam semakin lemah. Walaupun tengok macam cerdik, pandai, keluar universiti, kolej. Betul dari segi zahirnya, batinnya rapuh, dalamannya rapuh. Dulu Islam kuat 446 tahun kita dijajahkan sikit-sikit, 1511 sampai 1557. 446 tahun. Mana ada Islam jadi murtad? Kita tak dengar Melayu murtad. Hari ini baru 63 tahun saja merdeka, sudah ada gereja Melayu di Kuala Lumpur. Sebab apa? Luarnya nampak hebat, dalamnya habis. Macam ibarat tiang yang daripada luar kita nampak elok, rupanya dalam sudah berongga-rongga dimakan oleh anak-anak. Itulah Islam kita sekarang kan? Luar je nampak gah, dalaman kosong. Ilmu agamanya pun kurang, amal lagi kurang kan? Habis. Ni kena hati-hati, jaga-jaga. Jangan terpedaya dengan mainan-mainan kafir. Itu dia. Dan sama ada yang baharu, mana dia tadi? Dengan segala yang baru, sama ada pada zatnya atau pada sifatnya atau pada perbuatannya. Dan sama ada yang baharu yang telah ada, yang belum ada. Allah takkan sama dengan semua makhluk ni, sama ada makhluk yang dah ada atau makhluk yang belum ada. Makhluk yang mungkin belum dicipta ke sebagainya, macam tak tahulah Dajjal ke apa, tak tahulah kan, kita tak nampak lagi. Jadi Allah takkan sama dengan mana-mana makhluk, sama ada makhluk yang sudah ada atau makhluk yang belum ada, takkan sama. Itu cerita dia. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Tuhan berserupa dengan yang baru. Jadi makna secara tepatnya kita menolak atau menafikan Tuhan itu serupa dengan makhluk. Dari segi apa? Pada zatnya atau pada sifatnya atau pada perbuatannya.
Adapun bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada zatnya itu, iaitu sesungguhnya zat Tuhan bukan ia jirim. Kemudian dia jelaskan lagi. Dia jelaskan lagi. Boleh sambung sikit? Boleh. Tak boleh pun nak boleh tak? Tuhan, jadi zat Tuhan ni bukan ia jirim. Jadi apa yang dimaksudkan zat Allah tak sama dengan zat makhluk? Zat Allah tidak berjirim, kerana zat makhluk berjirim. Apa maksud jirim? Nak tahu. Jirim ni maknanya berketul, berbentuk. Contoh tangan ni berjirim, kan? Bersambunglah tangan dengan badan, bersambung dengan kaki. Maknanya ada sambung-sambung, ada bentuk-bentuknya. Allah tak begitu. Jadi Allah ni macam mana? Allah ni zatnya tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Macam mana tu? Berbentuk pun tidak berbentuk pun tidak juga. Betul? Mana aku tahu? Ada mak ustaz ni tak power, dia kata. Lain kali dia cari kat tu Gunung Jerai. Nampak jadi pelik lah. Inilah jawapan dia. Sebab apa? Sebab berbentuk pun makhluk, tidak berbentuk pun makhluk lagi. Berbentuk ni makhluk yang berbentuk tiang. Ada jenis makhluk yang tak ada bentuk. Contoh cahaya lampu. Itu lampu, cahaya dia. Mana bentuk cahaya? Tak ada bentuk. Jadi kalau kita pegang Allah tak ada bentuk, jadi Allah dengan cahaya sama? Tak. Jadi nak cantiknya dalam kitab Aqidatun Najim, Tuan Minal kata Tuhan tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Lepas tu dia mikir, macam mana bentuk tidak? Jangan mikir. Kata dah kan tadi, wala tafakkuru fil khaliqi. Jangan kamu mikir tentang zat Allah. Pegang saja zat Allah tak sama dengan makhluk. Maksud tak sama dengan makhluk tu tidak berbentuk dan tidak berbentuk. Itu saja. Kerana berbentuk pun makhluk, tidak berbentuk pun makhluk. Tuhan tak sama dengan makhluk, dua-dua ni tidak pada dia. Gitu je. Itu. Jadi bila kita bila mengaji ni, kita akan timbul pertanyaan, kalau begitu ustaz, macam mana Tuhan ni? Nak tahu kena mati. Betul? Kan? Al-mautu jisrun yuwasilul habib ilal habib, kata Nabi. Mati adalah jambatan, titi yang menyambungkan kekasih dengan kekasihnya. Siapa kasih? Allah dengan makhluknya, hambanya. Matilah titik pertemuan dia dengan Tuhan. Dia kalau tak sabar nak tengok macam mana Tuhan yang tidak berbentuk dan tidak berbentuk, mati. Tapi janganlah minta mati, kan? Mana kata bila mati tu, itulah pertemuannya dengan Tuhannya. Lepas tu orang yang bila yang telah yakin, dia mengaji, dia makrifah, hilang sudah kerinduan dan kecintaannya terhadap dunia. Malah kecintaan dan kerinduannya akan beralih pada Allah. Timbullah bait-bait syair daripada mulutnya. Itu yang ulama-ulama keluar qasidah tu. Bagaimanakah Tuhanku, kan? Teringin bertemu dengannya. Satu benda yang kita tak boleh nak jangkau dengan akal, kan? Satu benda yang teruja, takjub, kan? Rasa kebesaran, rasa hebat. Kok manalah. Gitu. Dan bukan ia arak, dan Allah bukan arak. Jirim ni nama bagi zat makhluk. Zat makhluk ni berjirim. Dan kemudian sifat makhluk tu pula namanya arak. Allah tidak, bukan arak. Arak ni benda yang boleh berubah-ubah sifatnya. Macam ni, oren pula penutup ni. Oren ni warna penutup dia ni boleh berubah color. Bukan berubah jadi hijau, tak lah. Tapi mungkin dia pudar. Nampak? Mungkin dia pudar sebab dah lama ke macam mana kan, pudar jadi warna lain ke, warna putih ke apa, tak tahu. Itulah oren lama-lama jadi putih. Memang putih, lepas tu ada roket lah. Allah. Kan? Jadi maknanya berubah. Sebab apa? Sebab tu arak. Pokok ke apa ke, dia boleh berubah warna apa semua ni. Sifat-sifat makhluk berubah. Pandai macamnya cerdik, lain kali bodoh tak? Berubah. Jangan ingat pandai tu selama-lamanya.
Kan? Berubah. Nah, sebab itu Arab. Allah bukan Arab. Allah takkan berubah segala sifatnya. Sifat ilmunya, sifat melihat kita berubah. Kan? Sekarang celik sungguh lah, mata cergah nampak, lama-lama koi pun tak berapa nampak. Kan? Lain kali tak nampak, gelap terus mati dah lah. Kata awak tak nampak. Dah dalam kubur dah rupanya. Memang itu. Kan? Itulah sifat makhluk. Allah tak begitu. Itu maksudnya Allah bukan Arab. Dan lagi mana dia? Dan tiada sekali-kali zatnya berdarah. Zat Allah, diri Allah tidak berdarah. Zat makhluk berdarah. Maknanya darah diperlukan mengalir dalam badan kita, barulah badan kita boleh sihat, boleh berjalan elok. Tu yang bila kita kena stroke ke apa, bukan kita lah, orang lain. Nanti kena sungguh pula. Kena orang lain kena stroke. Kan? Kenapa ke? Sebab apa? Sebab darah tak sampai. Kan? Jadi maknanya hidup kita sehebat mana pun perlukan darah. Sultan perlukan darah, agung perlukan darah. Dan kalau agung perlu darah, rakyat biasa lagi. Kan? Nak ceritanya lemahnya kita berhajat pada darah. Allah dah tak perlukan darah sebagainya. Berdaging, kita makhluk berdaging. Allah tak ada daging. Bertulang, kita bertulang. Kena ada tulang. Kita ni kalau tak ada tulang macam mana? Nak diri tak boleh. Lembik gitu. Betul lah. Nak jalan macam mana nak jalan? Nak ada tulang. Ada tulang saja tapi tak ada daging, tak jadi juga. Sakit duduk tak ada pelapik. Kena tulang terus. Jadi lemahnya kita, hajat tulang, hajat daging. Allah dah. Dan bukan jenis leburan. Leburan maknanya cecair. Allah bukan macam cecair pula. Lagi kepada Tuhan macam cair. Dulu ada seorang kata Tuhan macam gelombang. Sakit betul. Kan? Patut Jabatan Agama tangkap orang macam ni lah. Jenis kata Tuhan macam gelombang. Ni kata-kata yang boleh menyesatkan, boleh menyalahfahamkan tentang Tuhan. Kan? Ni ustaz mengajar tak boleh. Kan? Kacau sana sini. Jenis tumbuh-tumbuhan. Tuhan bukan macam tumbuh-tumbuhan, macam pokok. Kan? Dan sebab apa Syekh kata jenis tumbuh-tumbuhan? Sebab ada orang sembah pokok. Dan tiada ia di dalam pihak. Allah tidak dalam pihak. Maksudnya Allah tak ada dalam pihak. Maksudnya contoh kita berkata gini, saya di kanan Allah. Itu tak sah. Sebab kita takkan berpihak kepada Allah. Cuma memang ada sebut dalam hadis, nanti di padang mahsyar kita akan dihadapkan di hadapan Allah. Tetapi jangan kita faham maknanya berpihak hadapan tu. Macam mana? Wallahu a'lam. Sebab tidak berpihak Allah. Kerana kalau Allah tu berpihak, itu menunjukkan Allah bertempat. Sebab pihak menunjukkan tempat. Sedangkan akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah wujud bila apa? Makan lah. Ada makan lagi kan? Allah wujud bila makan, bukan masa makan. Maksudnya Allah wujud tanpa tempat. Makan tu tempat bahasa Arab. Allah wujud tanpa tempat. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi tak ada berpihak-pihak. Ataupun dia kata, dan tiada baginya pihak-pihak. Ataupun pula Allah di kanan kita pun tak ada. Sama ada kita kata kita di kanan Allah, atau kita kata Allah di kanan kita, semuanya tu batil. Tak boleh. Sebab mengkanan-kanankan ini, atau mengkirikan ke, mendepan ke, membelakang ke, atas ke, membawah ke, itu menunjukkan berpihak. Bila berpihak, itu menunjukkan bertempat. Jadi bila bertemu dengan ayat Quran atau hadis-hadis yang menceritakan kita di hadapan Allah, perkataan hadapan tu perlu ditakwil. Tengok kitab tafsir. Jangan pandai-pandai faham sendiri. Takut tersalah faham kita, rosak akidah. Itu dia. Tiada ia di dalam tempat. Sebab tu disebut pihak tadi. Sebab nak menunjukkan bahawa Allah tidak bertempat. Sama ada di dalam tempat atau di luar tempat. Ada orang tanya, Ustaz, Allah ni dalam semesta ke luar semesta? Kita nak jawab macam mana?
Dalam semesta pun tidak, luar semesta pun tidak. Kerana Allah tak memerlukan dalam dan luar. Allah tak memerlukan tempat. Dalam dan luar masih lagi menunjukkan kedudukan dan tempat. Ada. Lepas tu ada satu masjid tu, saya bila kuliah ceramah gini-gini, saya kata Allah, saya pun angkat jari macam ni. Lepas tu dia buat tanya soalan. Kenapa bila ustaz sebut Allah, ustaz tunjuk jari ke atas? Adakah ustaz nak masukkan Allah di atas? Dia kata. Adakah ustaz nak menyatakan bahawa Allah tu di atas? Kalau macam tu, macam mana dengan ni masalah ni? Berpihak ni? Kita kata, saya tak kata Allah di atas. Tapi saya tunjuk tegak begini, menunjukkan Allah lah yang paling tinggi, yang paling atas. Perkataan yang paling atas bukan maksud kedudukan Allah tu di atas kita, bukan. Tapi maksud paling atas tu maknanya darjatnya yang paling tinggi, yang paling mulia. Macam contoh, tiba-tibalah, ni contoh aja, jangan buat sungguh lah, contoh. Masjid lama Taiping tidak membenarkan lagi, bukan macam ni ayat ni, AJK tertinggi Masjid Lama Taiping, bukan masih bukan ni, jadi orang atas Masjid Lama Taiping tidak lagi membenarkan Ustaz Syakir ceramah di masjid. Contoh je, jangan buat sungguh, contoh je. Dia kata orang atas tak benarkan lagi ustaz ceramah di masjid. Jadi kita nak faham orang atas tu macam ni. Kita kata atas bumbung. Apa duduk atas bumbung? Bengong, bukan duduk atas bumbung. Maksud orang atas, orang yang berjawatan tinggi. Bukan kedudukannya, tapi kedudukan darjatnya. Gitu juga bila kita sebut Allah yang maha tinggi, bukan maksud Allah tu tinggi panjang, bukan. Tinggi itu maksud darjat kemuliaannya. Bila sebut Allah maha besar, jangan dia bayang gemuk Tuhan. Dia bengong, yang gemuk kita. Nampak? Allah maha besar, makna besar, darjat kemuliaannya paling besar dalam hati kita, bukan saiz tu. Waktu kena faham betul perkataan-kataan macam ni. Jangan kita tersalah atau tersilap. Tiada ia di dalam masa. Dan yang terakhir, Allah tidak duduk di dalam masa. Masa maknanya tak ada angka, tak ada nombor, tak ada Allah tahun 1956 dulu Allah ni buat lain. Dekat 2020 ni Allah buat lain pula. Tak ada kaitan dengan masa. Tak ada kaitan dengan tahun, tak ada kaitan dengan nombor 1 2 3, tak ada. Jadi tak ada kaitan. Sebab apa? Sebab nombor tu makhluk, angka tu makhluk, masa tu makhluk. Sebab tu Allah kata wal asri. Allah bila bersumpah, Allah akan bersumpah atas nama makhluknya. Jadi bila perkataan itu Allah sumpah, nak menunjukkan itu makhluk aku. Wal asri, demi masa. Masa tu makhluk Allah. Bila makhluk Allah, Allah tak memerlukan makhluk. Bila Allah tak memerlukan makhluk, Allah tak memerlukan masa, tak memerlukan apa saja. Kerana Allah sudah berkuasa, tak berhajat pada yang lain. Itu maksud dia, tak ada kaitan dengan masa. Kita pun dah habis masa. Habis dah lah, kita berhenti kat sini. Bersalahan Tuhan dengan yang baru pada sifatnya pula. Tadi baru cerita tentang zat. Jadi kena faham betul-betul zat Allah ni macam mana, supaya jangan kita tersalah akidah. Dan saya pesan buat yang terakhir, tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, dalam zaman kita hari ini, berhati-hatilah dalam mengaji. Bukan saya nak promote diri ataupun promote pondok, tetapi saya nasihatkan, carilah tok-tok guru pondok dan yang baca kitab-kitab lama atau kitab-kitab pondok. Bukan saya kata yang lain tak betul, tapi itu insya-Allah lebih selamat. Sebab serangan akhir zaman, serangan akidah, hati-hati. Dia kadang-kadang dia masuk halus je. Dia cocok halus je. Dia main sana, dia main ayat Quran. Macam ni dia kata Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa. Allah kata Allah duduk di langit. Mu nak rad macam mana? Mu nak nafi macam mana? Kita yang kurang ilmu, betul, habis. Pada ayat tu ada takwilan ni. Ulama tafsir, ulama takwil kena baca pula.
Ya, dalam kitab-kitab tafsir yang tebal-tebal, panjang cerita dia. Kan? Bukan boleh main faham. Sedang ayat pemimpin pun kadang-kadang kita tak faham. Ayat manusia, apatah lagi ayat Allah. Betul tak? Bukan boleh baca faham terus sendiri, tak boleh. Nah, ayat manusia pun kita tak faham. Macam Anwar kata dah cukup majoriti, saya pun tak faham. Kan? Kadang tak faham juga ayat manusia ni. Kan? Baik, cukup sekadar tu dulu lah. Kalau tidak bertambah merepek ni. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Moga-moga apa yang kita belajar ni kita fahamkan dan kita dapat amalkan dan kita pasak kemas-kemas akidah dalam diri kita supaya jangan kita terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati tuan-tuan di akhir zaman ini, insya-Allah. Nah, apa-apa pun kita minta bimbingan daripada Allah, selamatkan kita insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Dan di luar sana ada produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah membeli sambil menderma insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allah.